Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marifasia binti Mak Fadli. Okay, video kami pada kali ini berkenaan proses mengenai ikatan rumah tangga. Okey, kita pergi kepada pengenalan dahulu. Pengenalan bagi proses ikatan rumah tangga ini ialah setiap orang pasti ingin membina rumah tangga yang bahagia. Tetapi kebahagiaan rumah tangga adalah pilihan pasangan tersebut untuk mencorakkannya sama ada menjadi pelangi ataupun hujan. Rumah tangga yang harmoni dan bahagia sangatlah penting untuk setiap keluarga kerana ia memainkan peranan terhadap anak-anak dan keturunan. Okey, seterusnya kita pergi pada apakah itu rumah tangga. Okey, rumah tangga kat sini saya dapat 3 maksud dia. Yang pertama, ia terdiri daripada satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan. Yang kedua, yang saya dapat, ia juga didefinisikan sebagai suatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di dalam rumah. Dan yang terakhir, rumah tangga ni bermaksud perihal rumah dan kehidupan dalam rumah dengan keluarga yang mendiaminya. Kita pergi seterusnya berkaitan dengan siapa yang terlibat dalam rumah tangga ni. Okey, so kat sini saya jumpa ada 3 lah yang terlibat. Yang biasa kita tahu adalah isteri dan suami. Okey, dan yang ketiga ialah anak-anak. Okey, sebab apa saya sebut kat sini ada anak-anak? Sebab saya akan kongsilah kenapa anak-anak ni terlibat dalam rumah tangga. Berdasarkan statistik penceraian yang difailkan di mahkamah bagi Mac 2020 hingga Ogos 2021 adalah berjumlah 66,440 kes. Terdapat 4 aspek yang telah saya bahagikan dalam kes ini. Dalam sebuah perkahwinan, aspek ekonomi mestilah dipenuhi sebagai salah satu kewajipan memberikan nafkah untuk ahli keluarga. Ia penting kerana ekonomi keluarga yang stabil membolehkan sesebuah keluarga itu menguruskan urusan dengan lebih mudah dan tanpa halangan. Kebiasaannya, masalah rumah tangga di Malaysia terjadi bila suami tidak mampu untuk menyediakan nafkah yang cukup kepada isteri dan anak-anak, ataupun suami bersikap endah tak endah tentang pernafkah ahli keluarga sedangkan pendapatan bulanannya mencukupi untuk menyara keluarga tersebut. Dan ada juga kes yang berlaku disebabkan oleh isteri yang mempunyai keinginan yang melampau yang tak dapat ditunaikan oleh suami, seperti rumah besar, kereta yang besar, kehidupan yang mewah. Kita lebih faham dengan panggilan boros. Dekat situ lebih nampak isteri ni yang boros sebab nak ke semua benda yang mewah tanpa mengikat tanpa mengukur baju di badan sendiri. Kes lain yang sering terjadi ialah masalah suami yang pada istilahnya kita panggil selalu kes harta isteri. Perkara ini selalu berlaku memandangkan si isteri kerja besar, kerjanya bagus, berpendapatan yang tinggi, dan si suami pula duduk rumah dan goyang kaki saja. Dan dikira tak sepatutnya macam tu sebab isteri ni keluar bekerja atas izin suami, tetapi sepatutnya suami yang mencari nafkah untuk si isteri, bukannya isteri cari nafkah untuk suami. Okey, yang kedua pula masalah dari segi peribadi. Okey, aspek peribadi yang dimaksudkan kat sini ialah faktor fizikal dan mental pasangan yang mempunyai kecacatan ataupun kelemahan. Okey, contohnya suami yang jenis pemarah ataupun cepat naik angin, baran yang buatkan isteri ni tidak berasa selesa lah ketika berada di rumah dan terjadi masalah keganasan di dalam rumah tangga. Ini pun kes macam ni pun selalu kita dengar di mahkamah, berita dan sebagainya lah, kes keganasan rumah tangga ni. Okey, dan masalah emosi pula seperti isteri yang dipukul, suami kaki pukul, kaki bantai, yang biasa kita dengar lah kan. Dan selain tu juga masalah rumah tangga yang disebabkan oleh perasaan cemburu, sama ada perasaan cemburu isteri ataupun suami. Tapi kebiasaannya dari segi pribadi ni, perasaan cemburu oleh si suami yang melampau menyebabkan masalah rumah tangga ni berlaku lah. Sebab kadang-kadang si suami ni dia ada panas baran, cepat naik angin, dan bila dia mudah cemburu, ini menyebabkan masalah
dalam keluarga adalah isteri kena pukul, kena bantai dan sebagainya. Dari segi fizikal pula, dari segi fizikal pula, seperti kecacatan yang tak dapat melakukan tanggungjawab sebagai seorang suami ataupun isteri dengan baik. Contohnya macam lumpuh ataupun stroke, yang jenis macam sakit terlantar lah kan, tak dapat menjalankan tanggungjawab sebagai pasangan yang baik. Dan yang ketiga pula dari masalah sosial. Yang ketiga pula ialah masalah seksual. Masalah seksual ni pun menyebabkan banyak kes perceraian daripada pasangan. Ada di antara pasangan yang mempunyai masalah ketika melakukan hubungan seksual. Contohnya macam terlalu kerap untuk melakukan hubungan ataupun pasangan yang tidak bernafsu ketika bersama. Masalah yang terakhir saya akan bincangkan adalah berkaitan masalah sosial. Yang biasa kita dengar lah kan. Dari segi sosial ni pula, merupakan konflik yang berlaku di kalangan ahli keluarga kedua belah pihak, kedua belah pasangan. Contohnya konflik yang berlaku apabila menantu tidak mahu menghormati ibu atau ayah mertua, ataupun adik ipar duai, macam itulah. Dan termasuk juga konflik yang berlaku bila ibu bapa dah tak nak bercakap dah dengan anak-anak dan juga tak ada kemesraan antara suami dan isteri. Mungkin juga budaya yang sudah biasa berlaku pada keluarga ni, dia baru sekali bersama keluarga yang baru. Biasanya macam itulah kan. Dan disebabkan sudah terbiasa, dan disebabkan masalah ini dah terbiasa, si suami ataupun isteri ni tak sedar apakah keadaan sebenar yang berlaku pada keluarga mereka. Masalah dari aspek sosial termasuk juga masalah rumah tangga yang berlaku bila suami atau isteri yang mempunyai hubungan dengan perempuan atau lelaki lain dan telah pun berzina sesama mereka. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebagai pasangan ni perlulah cubalah untuk mengelakkan ada masalah dalam rumah tangga. Memang masalah ni kita tak boleh nak halang untuk datang, tapi kita sendiri yang perlu mencorakkan dia. Kita yang create kita punya kehidupan tu. Punca masalah rumah tangga. Macam mana masalah rumah tangga boleh terjadi ataupun berlaku? Sudah tentu ada punca yang menyumbang kepada berlakunya perkara ini. Untuk kita atasi masalah ini, kita perlu kenal pasti terlebih dahulu apakah yang menjadi punca kepada masalah keluarga yang berlaku kepada sesebuah rumah tangga. Antara punca masalah rumah tangga yang biasa berada di mahkamah syariah seperti pasangan cuai dan tidak faham mengenai tanggungjawab, campur tangan keluarga, suami yang pemarah, pasangan yang boros, cemburu buta, suami tidak mampu memberi nafkah, pasangan tidak dapat menimang cahaya mata dan pasangan yang curang. Punca-punca yang telah dijelaskan ini mungkin berlaku disebabkan oleh kurangnya kesedaran akan cabaran, tanggungjawab serta persediaan untuk menghadapi rintangan dalam berumah tangga. Kecuaian ini akhirnya menyebabkan mereka tidak bersedia akan apa yang sedang berlaku. Cara menyelesaikan masalah atau konflik. Untuk pasangan yang telah berkahwin, sudah tentu sebelum dinikahkan mereka telah menjalani kursus perkahwinan yang wajib dipelajari oleh setiap yang mahu berkahwin. Sekiranya berlaku konflik keluarga kepada sesebuah rumah tangga, mengikut kepada perundangan Islam, antara salah satu cara untuk menyelesaikan ialah melalui runding cara Islam. Apabila seseorang pasangan itu tidak mahu menunaikan kewajipan sebagai suami isteri, ini bermakna mereka telah berlaku nusyuz. Cara menyelesaikan masalah atau konflik dalam rumah tangga iaitu isteri, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah dengan menasihati pasangan supaya kembali melakukan perkara yang betul. Selepas itu, jika si dia masih
masih berperangai yang sama walaupun telah dinasihati berkali-kali. Suami dibenarkan untuk tinggalkan tempat tidur. Jika keadaan menjadi berpanjangan, suami dibenarkan untuk memukul isterinya dengan syarat pukulan tersebut sekadar mengajar dan tidak mencederakan atau meninggalkan kesan serta bukan pada bahagian yang sensitif seperti di muka ataupun lain-lain. Cara menyelesaikan masalah atau konflik dalam rumah tangga iaitu suami. Jika suami pula yang berlaku nusyus, isteri berhak untuk mengadu kepada qadi si isteri untuk mencari pertolongan yang sewajarnya. Jika pertelingkahan ini menjadi semakin panjang dan serius, cara penyelesaian lain ialah dengan pelantikan hakim daripada kedua belah pihak. Antara individu yang sesuai untuk mendapatkan pertolongan yang pertama ialah pejabat qadi. Pejabat qadi berperanan dalam memberikan jalan penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak. Mereka juga boleh membantu dalam memberi pandangan secara lebih mendalam mengenai makna dalam perkahwinan. Jika keadaan semakin serius, pejabat qadi juga boleh panjangkan perkara ini ke mahkamah. Yang kedua pula ialah kaunseling. Mereka akan memberikan kaunseling keluarga dan mengenal pasti punca ketegangan yang berlaku antara kedua belah pihak. Kaunseling yang dilantik mempunyai kelayakan dalam mengendalikan runding cara untuk membantu pasangan yang mempunyai masalah rumah tangga dalam Islam. Yang ketiga pula ialah pegawai sul. Pegawai sul berperanan untuk mengenal pasti punca pertikaian dan memastikan kedua belah pihak mendapat persetujuan pada pertikaian yang berlaku, tanpa ada melalui kes di mahkamah yang boleh merumitkan keadaan. Yang keempat ialah jawatan kuasa pendamai. Jawatan kuasa ini akan ditubuhkan oleh mahkamah yang terdiri daripada pegawai agama dan 2 orang sahabat karib kedua belah pihak untuk mencapai persetujuan dan persefahaman yang adil. Yang kelima ialah hakim. Hakim ialah individu yang dilantik oleh mahkamah untuk menyelesaikan pertikaian yang berlaku antara suami isteri. Cara menangani masalah rumah tangga. Terdapat beberapa cara menangani masalah rumah tangga, antaranya ialah yang pertama, belajar menerima. Sebagai individu dewasa, anda perlu tahu bagaimana cara untuk menerima kelemahan yang ada pada pasangan anda. Pasangan anda itu manusia biasa. Sudah tentu sesetengah perkara tidak sempurna dan masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki. Jika sesuatu buruk telah terjadi di antara anda dan pasangan harus mengaku bahawa perkara ini berpunca dari kedua belah pihak, bukan satu pihak sahaja. Apabila sesuatu konflik berlaku, sudah tentu kedua-dua belah pihak perlu memainkan peranan masing-masing, bukan hanya menunding jari sahaja. Yang kedua ialah fahami diri pasangan. Ada antara individu yang berkahwin yang mungkin tak sempat nak kenal betul-betul pasangan mereka sebelum mereka mendirikan rumah tangga, ataupun perangai sebenar itu tidak pun ditunjukkan oleh pasangan sebelum berkahwin. Mungkin agak susah untuk anda fahami perasaan pasangan anda. Tetapi, anggap sahajalah kesusahan ini sebagai proses pengenalan anda dan pasangan anda. Yang ketiga ialah
sering meminta maaf. Ini antara perkara yang ramai orang salah faham dan ada juga yang langsung tidak ambil berat. Biasalah, dalam hubungan dengan pasangan mesti ada gaduh-gaduh, ada terasa hati sikit-sikit. Setiap kali ada tergores hati, jangan lupa minta maaf dengan pasangan anda. Mengalah tak bermakna kalah, tetapi mengalahlah yang menunjukkan bahawa betapa anda mengambil berat tentang pasangan anda berbanding masalah yang remeh dan tidak memberi manfaat. Yang terakhir ialah elak pergaduhan. Elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mencetuskan pergaduhan antara anda dan pasangan anda di masa hadapan. Itu pasangan anda. Sudah tentu anda tahu dan faham apakah perkara yang boleh menggores hati. Jika tidak tahu, pastikan anda sentiasa bertanya apakah yang boleh menyakitkan hati. Anda dan pasangan anda perlu buang ego bersama-sama. Jika perkara tersebut hubungan anda dan pasangan anda, jangan takut untuk kobarkan perkara tersebut dan tinggalkan. Okey, kita pergi kepada tajuk kita, iaitu proses membina ikatan rumah tangga yang sempurna dan bahagia. Okey, yang pertama, proses dia ialah kita perlu memahami pasangan. Okey, setiap pasangan pasti berkeinginan dan berhasrat untuk difahami. Okey, maka sebagai pasangan juga perlulah belajar untuk memahami antara satu sama lain. Dengan memahami, pasangan juga dapat mengeratkan lagi ikatan rumah tangga kerana pasangan akan kurang perselisihan faham yang menjadikan punca pergaduhan. Yang kedua pula, sebagai pasangan perlulah berkasih sayang antara pasangan dan keluarga. Kasih sayang ini adalah perasaan dan sifat yang amatlah penting dalam sebuah institusi kekeluargaan dan juga hubungan. Nilai kasih sayang ini boleh dipupuk. Siapa yang memupuk? Ahli di dalam keluarga, ahli di dalam rumah tangga, iaitu suami dan isteri. Menjadi pasangan ni perlu faham apa itu kasih sayang dan juga tunjukkan sifat kasih sayang tu pada pasangan. Jangan hanya berkata sayang pada mulut tapi tidak dari hati, ataupun berkata sayang tetapi tidak faham apa yang dia maksudkan dengan sayang. Walau bagaimanapun, sayang ni bukan sahaja dapat ditunjukkan dari perkataan, tetapi sayang ni juga boleh dari segi perbuatan. Contohnya lah contohnya pasangan ni kerap memegang tangan pasangan apabila bersama, ataupun suami sering memeluk isteri ketika melihat isteri sedang penat melakukan kerja. Kita perlu sebagai pasangan ni perlu ambil hati pasangan dengan menunjukkan perasaan kasih dan sayang. Bila isteri tengah penat bekerja, tiba-tiba suami datang peluk ke, kuranglah bebanan si isteri tu di rumah, kuranglah rasa penat dia. Okey, yang ketiga pula, pasangan perlulah menjalankan tanggungjawab dengan sebaiknya. Okey, kat sini tanggungjawab adalah perkara yang biasa kita dengar di berita ataupun akhbar bahawa punca penceraian yang disebabkan masalah ataupun tak bertanggungjawab ke atas pasangan. Okey, oleh itu menjadi suami dan isteri ni menjadi suami dan isteri ni dia merupakan satu gelaran yang amat sukar untuk dijelaskan jika seseorang tu dia betul-betul tak ready, tak bersedia. Okey, sebagai suami perlu tahu tanggungjawab si isteri. Sebagai suami perlu tahu tanggungjawab sendiri, seperti mencari nafkah, memberi nafkah zahir dan batin. Okey, sebelah isteri juga perlu tahu dia ada tanggungjawab sendiri, iaitu jaga hati dan maruah suami, mentaati suami dan menjaga aib suami dan keluarga. Sebelum kahwin lagi, pasangan akan menjalani kursus perkahwinan sebagai persediaan dalam hidup berumah tangga. Namun, ilmu itu saja tidak mencukupi. Pasangan perlu mendalami dan mencari lagi ilmu berkaitan rumah tangga untuk menjadi dan membina ikatan rumah tangga yang bahagia dan harmoni. Juga sempurna Pasangan perlu mendalami dan mencari lagi ilmu berkaitan rumah tangga untuk menjadi
dan membina ikatan rumah tangga yang bahagia, harmoni dan sempurna. Walau bagaimanapun, sebagai pasangan wajiblah menjalankan tanggungjawab masing-masing dalam keluarga supaya tidak berlakunya ketidaksefahaman, pergaduhan, pengabaian dan akhirnya berlaku perceraian. Proses membina ikatan rumah tangga yang sempurna dan bahagia yang keempat ialah menghargai pasangan. Pasangan yang baik adalah anugerah Allah yang terbaik dalam hidup kita. Setiap berhubungan pasti ada masa pasang dan surutnya. Itu adalah normal bagi kehidupan seorang manusia biasa. Kita tidak dapat lari daripada melakukan kesilapan. Bertolak ansur dan memberi maaf adalah perkara yang mesti dilakukan bersama bagi mengekalkan keharmonian di dalam suatu perhubungan. Hargailah pasangan anda sebaik mungkin dengan terima pasangan seadanya. Jujur dalam perhubungan, lakukan aktiviti bersama pasangan anda, memberikan layanan yang terbaik, kawal perasaan yang akan mengundang pergaduhan dan beri pujian kepada pasangan anda. Yang kelima ialah bertoleransi dengan pasangan anda. Setiap pasangan berkahwin pasti inginkan kemanisan yang berpanjangan dalam rumah tangga yang dibina serta harus bersikap terbuka dan menerima segala perubahan, kelebihan serta kelemahan dengan positif. Persefahaman dan sikap toleransi suami isteri penting dalam memastikan kerukunan rumah tangga. Berhubungan yang sihat bila ada sikap toleransi dan saling menghormati satu sama lain. Kamu hormati dia sebagai lelaki dan dia juga hormati kamu sebagai wanita. Oleh itu, jangan sesekali lakukan perkara ini kerana ini akan mengeruhkan hubungan kamu seperti jangan sesekali bandingkan pasangan anda, jangan sesekali berbohong, jangan buka aib pasangan anda dan jangan luahkan kata-kata yang boleh sakitkan hatinya. Yang keenam ialah menjaga hubungan dengan Allah. Dalam institusi rumah tangga, faktor agama adalah elemen yang penting. Pegangan agama yang kukuh dalam perkahwinan adalah tonggak kebahagiaan rumah tangga seperti mengamalkan solat berjemaah dapat mengeratkan hubungan suami isteri dengan restu Allah. Suami kena bimbing isteri. Suami perlu membimbing isteri ke jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Jika isteri lebih bijak, tidak salah berkongsi sesuatu yang baik dengan suami supaya rumah tangga sentiasa mendapat keberkatan. Islam dibina atas 3 asas utama meliputi soal akidah, syariah dan akhlak. 3 perkara penting itu menjadi tunjang dalam pembentukan rumah tangga yang harmoni. Suami isteri ibarat pakaian bagi pasangannya yang saling menutupi, melindungi dan memerlukan antara satu sama lain. Oleh itu, hiasilah pasangan dengan amalan yang baik demi menggapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Elak berada dalam situasi keluh kesah kerana bimbang. Keluh kesah adalah tanda kelemahan iman. Luaskan pelaksanaan dan penghayatan agama kepada seluruh dalam kehidupan pasangan suami isteri. Kita pergi pada kepentingan. Penting ke ikatan rumah tangga ni? Penting sebab apa tahu? Yang pertama, dapat mengurangkan kes perceraian. Dalam pengetahuan kita lah, bahawa perceraian yang berlaku disebabkan oleh pengabaian tanggungjawab, curang, masalah peribadi, masalah kewangan, sosial dan lain-lain. Sehingga bila pada setiap hari ada sahaja kes perceraian yang berlaku di Malaysia ni. Apabila sudah bersedia dan membuat keputusan untuk berkahwin, maka pasangan tersebut perlu berjanji dengan diri sendiri untuk menjaga dan melindungi rumah tangga yang dibina dengan sebaiknya. Pasangan perlu menjalankan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Si suami perlulah melayani si isteri umpama bidadari tanpa menyakiti sedikit pun. Dan isteri pula perlulah mentaati segala perintah suami yang berlandaskan hukum syarak dan sepatutnya. Seterusnya, kepentingan yang kedua ialah tidak berlakulah lagi masalah sosial terhadap anak-anak. Ini yang saya nak masukkan tadi. Kenapa rumah tangga ni ada kaitan dengan anak. Sebab apa? Anak-anak lah yang menjadi mangsa keadaan apabila ibu bapa mempunyai konflik dari segi perkataan atau perbuatan ibu bapa ketika sedang mengharungi konflik, menyebabkan anak-anak terganggu dari segi emosi.
Disebabkan itu juga, sering kita jumpa remaja-remaja yang bermasalah sosial dari keluarga yang bermasalah, seperti ibu bapa yang bercerai, ibu bapa penagih dadah dan sebagainya. Mereka ni sebenarnya kurang perhatian oleh ibu bapa. Sebab itulah dia punya masalah sosial. Oleh itu, pada mereka, kehidupan di luar lebih menyeronokkan dan menenangkan fikiran diorang dan emosi berbanding kehidupan ketika berada di rumah. Sebab bila di rumah, mereka dengar ibu bapa bergaduh dan sebagainya. Lebih kasihan lagi bila anak-anak yang masih lagi kecil yang tidak tahu apa-apa, seperti berusia 9 tahun ke bawah, yang mempunyai keluarga yang bermasalah. Jika kehidupan di rumah bahagia dan harmoni dengan ibu bapa, pasti anak-anak berasa seronok berada di rumah, tidak sabar untuk pulang ke rumah anak-anak akan tidak sabar untuk pulang ke rumah ataupun menunggu ibu bapa pulang dari kerja untuk meluangkan masa bersama-sama. Ibu bapa sepatutnya mencorakkan kehidupan anak-anak supaya kehidupan tu lebih seronok, harmoni dan bahagia. Penting keikatan rumah tangga yang ketiga ialah menyuburkan perasaan kasih sayang antara ahli keluarga dan pasangan anda. Kasih sayang dan belayan dalam kekeluargaan merupakan fitrah kehidupan yang menjadi dambaan setiap manusia. Sama ada lelaki atau perempuan, mereka memerlukan perhatian sebagai pemangkin kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Namun, bukan semua kemahuan dan idaman dapat dinikmati. Ada manusia yang hidup penuh dengan derita dan duka lara. Tidak kurang juga yang kehilangan kasih sayang dikala mereka amat memerlukan daripada insan tersayang. Begitupun ada yang tidak mensyukuri nikmat hidup dikurniakan ibu bapa dan keluarga yang penyayang. Inilah resah kehidupan yang memerlukan manusia mempelajarinya agar tidak tersasar dari jalan kebenaran. Seterusnya, yang keempat ialah dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah perintah Allah yang juga diberikan kepada keluarga untuk diwujudkan bersama. Dengan adanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hal ini dapat membantu misi dan tujuan dalam keluarga yang Islami. Sebuah keluarga yang saling menyayangi dan menyokong antara satu sama lain akan kekal bersama sehingga ke akhir hayat. Sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah dimasukkan dengan penuh ketenangan, kebahagiaan dan kerahmatan. Keluarga adalah unit terkecil dalam sebuah masyarakat. Keluarga bukan hanya sekadar hubungan formal antara suami, isteri dan anak-anak, namun juga memiliki fungsi dan tugas sendiri dalam masyarakat. Allah tidak pernah memberikan sebuah aturan dan menciptakan sesuatu tanpa ada alasan dan manfaat yang akan diperoleh. Semua aturan yang diberikan Allah sentiasa dikembalikan kepada misi dan penciptaan manusia di muka bumi ini. Kunci kebahagiaan rumah tangga. Al-Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullah berkata, kebahagiaan antara suami isteri tidak akan terwujud kecuali dengan saling bersabarnya mereka berdua terhadap iaitu kekurangan yang lain dan saling tolong-menolongnya mereka dalam kebaikan serta dalam mendidik anak-anak mereka. Wallahu musta'an. Kepada Allah kita memohon pertolongan. Jelas di sini bahawa setiap rumah tangga akan ada masalah dan konflik. Ia merupakan ujian yang diberi Allah kepada hamba-Nya. Namun, semua yang berlaku akan ada penyelesaiannya. Konflik dan masalah yang datang pasti boleh diselesaikan. Maka, proses atau langkah bagi membina ikatan rumah tangga amatlah penting untuk dipraktikkan dalam kehidupan rumah tangga. Sekian, terima kasih daripada kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.